Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila tisayna wa bina syafi'na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala qarabati wa sahabati wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila awliya'is salihin ulama al-aminin wa ila arwahi walidina wa ma'alimina wa wajibati alaina wa jami'il muslimin muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan seterusnya kita sama membaca 3 kali suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kita sama membaca ayat 1 hingga 10 suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu basyiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wal azim. Allahumma iftah lana futuha arifin warzuqna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika ma nawwartal a'dha bi syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Ya hormati Tuan Pengerusi Surau Cempaka, Desa Cempaka, khususnya kepada Ahli Jawatankuasa Surau, khususnya kepada Imam Bilal dan khususnya kepada para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berada dalam bulan Syawal, kita menyambut kemenangan kita dalam kita mengharungi madrasah Ramadan selama sebulan. Jadi bila masuk saja habis saja bulan Ramadan, jadi kita hujung tu kita berdoa kan, semoga Allah memudahkan kita kita termasuk dalam nama, kita termasuk dalam nama orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu ada 3 tu kan, Nabi naik tangga tu waktu di mimbar. Yang pertama Nabi mengucapkan amin apabila Sayyidina Jibril mengatakan bahawa jika seorang itu hidup
Jika seorang itu ada ibu bapanya masih hidup tetapi dia tidak berkhidmat kepada ibu bapanya menyebabkan dia masuk ke syurga, maka dia dilaknat. Maka Rasulullah kata amin. Kemudian yang kedua, siapa yang menyebutkan namaku tapi dia tidak berselawat, maka dia celaka ataupun dia rugi. Maka Rasulullah kata amin. Yang ketiga, siapa yang telah mengharungi bulan Ramadan tetapi namanya tidak tercatat sebagai nama yang diampuni oleh Allah SWT, maka dia juga rugi ataupun celaka. Atau kama qala. Jadi kita berdoa semoga apa yang kita telah laksanakan pada bulan Ramadan yang kita tempuh sebulan sebelum ini, kita Allah menerima kita ya, menerima sebab setiap hari kita doa Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita berdoa semoga bersempena setiap hari kita doa itu bertemu dengan bulan ataupun malam Lailatul Qadar. Itulah doa yang diajar Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Doa sepanjang bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita doa sebab tu kita solat tarawih. Dan kita berdoa semoga madrasah Ramadan itu membentuk kita menjadi orang yang bertakwa seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita mengharapkan semoga Allah menurunkan kepada kita takwa. Takwa zahir dan batin. Takwa di sudut zahir, kita melakukan perkara yang zahir, ketaatan zahir yang diperintahkan Allah SWT seperti ibadat solat, kemudian kita kata sebelum ni kita tunaikan puasa, zakat, haji dan ibadat-ibadat sunat yang lain. Dan seterusnya kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT dalam bentuk zahir. Seperti kita tidak melakukan maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, apa semua tu ya. Itu ketaatan ataupun kita kata takwa di sudut zahir. Kemudian takwa batin iaitu kita mengamalkan ataupun bersifat dengan sifat seperti bersyukur, kita redha, kita sabar. Itu dalam bentuk kita kata ketaatan dalam bentuk yang batin, hati kita ya. Dan juga kita mengelakkan daripada melakukan perkara yang mazmumah di sudut hati seperti riak, ujub, kibir, hasad, dengki ya. Jadi itu kesan daripada madrasah Ramadan itu, semoga kita beroleh sifat-sifat takwa tersebut. Dan juga apa yang kita lalui pada bulan Ramadan itu, kita cuba kita berdoa kepada Allah SWT semoga kita istiqamah. Kan? Pada bulan Ramadan kita diajar untuk bersahur, ya, as-sahur barakah. Kan? Sahur itu barakah. Barakah di sudut mana? Barakah ni kita kata balasan ataupun balasan yang baik ataupun perkara yang bertambah baik. Jadi biasa-biasa kalau kita kata barakah ni bila kita buat, contohlah kalau macam bulan puasa, kita semua puasa, seorang itu dia puasa dengan sahur, seorang tak sahur contoh Jadi yang sahur ini dia dapat melakukan amalan-amalan yang lain, baca Quran, solat sunat. Kemudian yang tak bersahur ini sebab tiada keberkatan, maka dia hanya puasa lapar dan dahaga saja. Itu antara contohlah barakah. Seorang tu gaji 2,000, orang ni pun A dapat 2,000, B dapat 2,000. Tapi A yang 2,000 dia boleh banyak, boleh bersedekah, boleh apa, dia tunaikan solat, dia menjaga apa semua. Tapi B dia meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah SWT, tidak solat contohnya, tidak menjaga perkara yang wajib. Dia gaji yang sama tetapi tidak mendapat keberkatan daripada gajinya, hanya kadang tak cukup gaji dia. Itu contohlah ya. Jadi kita berdoa semoga kita dapat menyusun istiqamah ibadat kita daripada Ramadan, madrasah Ramadan yang kita lalui. Jadi kita menahan lapar dan dahaga dan perkara yang membatalkan pahala puasa. Kan? Dia ada dua tu kan, muftirat dan juga muhbitat. Jadi yang muftirat tu dah habis pada bulan-bulan selepas saja bulan Ramadan, maka kita dah boleh makan. Tetapi yang muhbitat itu masih berterusan. Kita menjaga anggota badan kita daripada melakukan maksiat zahir, maksiat batin. Kan kita belajar kan, maksiat muftirat, perkara yang membatalkan puasa, makan, minum semua tu ya. Kemudian muhbitat itu perkara yang membatalkan pahala puasa. Seperti mengumpat, seperti hasad dengki, seperti kita kata riak, seperti ujub. Itu semua perkara-perkara yang melibatkan hati. Jadi kita berdoa semoga
Dengan merasa Ramadan kita lalui, kita menjaga diri kita daripada melakukan maksiat-maksiat tersebut. Dan kita menjaga waktu kita, kalau kita maknanya kita nak ibadat ni, kita kena berdisiplin juga dalam kita beribadat. Kita menyusun ibadat kita bermula daripada bangun tidur sampai tidur. Jadi sahur itu sebenarnya menjaga kita untuk bangun sebelum masuk waktu subuh. Paling kurang kita dapat solat sunat witir. Sebab Sayyidina Abu Hurairah diajar Rasulullah SAW 3 perkara. Solat witir sebelum tidur, kemudian puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian yang ketiga solat duha. Kan? Jadi kalau kita boleh amalkan contoh tadilah yang bangun sebelum masuk waktu subuh. Kalau contoh kita tak boleh nak bangun sebelum subuh, itu diajar Rasulullah solat witir sebelum tidur. Setengah ulama kata boleh kita maksudnya solat witir tu di hujung. Kalau contoh kita bangun kata sekarang 5.50 lah kita kata bangun pukul 5. Bangun sebelum masuk waktu subuh. Kan kalau kita baca kitab Hidayatul Hidayah tu macam mana kitab macam mana borong ataupun kokok ayam ayam pun berzikir ataupun kita kata bertasbih sebelum masuk masa waktu subuh tersebut. Jadi kita susun jadual hidup kita seperti mana kita ada KPI bekerja macam kami di universiti ni macam-macam KPI, kena buat publication, kena buat apa jadi kita pun kena susun juga KPI kita dengan Allah SWT. Maksudnya pagi at least kita bangun awal, kita dapat solat witir, kemudian sunat subuh, kemudian dapat datang ke sini solat berjemaah. Kemudian selepas tu mungkin kalau ni boleh baca Quran sedikit. Susunlah hidup kita supaya dalam sehari tu kita ada baca Quran, kita ada zikir. Sebab kalau tak susun memang kita tak jadualkan, memang sibuk semua. Saya rasa ada hal selalu. Hari ni tak boleh sebab ada ni. Esok tak boleh sebab ini pula. Dia dah tak buat langsung. Jadi itu kita kata perlunya jadual dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Supaya kita dapat istiqamah kan. Khairul amal adwa muhawin qala. Rasulullah menyebutkan bahawa sebaik-baik amal adalah yang berterusan walaupun sedikit. Setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita zikir, setiap hari kita dapat solat sunat malam tu ya. Maksudnya sebelum masuk subuh tu at least dapat sunat witir. Itu antaranya. Dan sekarang ni waktu terbaik untuk kita dapat pahala solat puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, seolah berpuasa seperti setahun. Satu ulama kata satu hari puasa bulan Ramadan itu bersamaan dengan 10 hari. Masa hari puasa tu sama dengan 10 hari. Jadi bila 30 hari 300. Jadi tambah pula 6 hari itu 10 hari juga. Jadi 6 hari itu jadi 60. Jadi semua sekali 360 hari seperti berpuasa kasyamid dahri seolah-olah seperti berpuasa sebulan. Kita laksanakan solat sunat ataupun puasa sunat Syawal. Jadi kita teruskan berkenaan dengan kita punya pengisian kita, iaitu 40 hadis berkaitan harta. Jadi kita dah maklum, kita dah membaca tajuk yang pertama, harta sebagai nikmat dan alat untuk melakukan ibadat. Kemudian kita dah membaca ibadat harta yang wajib. Jadi dia ada beberapa ibadat harta yang wajib. Kemudian insya-Allah pada hari ini kita akan mula masuk ibadat harta yang berbentuk sunat. Kalau ibadat harta yang wajib, maka kita telah membaca antaranya nafkah bagi diri sendiri, nafkah bagi isteri, nafkah bagi anak, nafkah bagi ibu bapa Muka surat 16 tu. Kemudian ibadat harta yang wajib juga adalah hutang, membayar hutang. Dan ibarat yang wajib juga termasuk zakat, kewajipan zakat harta dan juga zakat fitrah yang kita bayar. Kalau negeri Sembilan RM7, setengah negeri ada dia tiga kategori 7, 14, 21 mengikut makanan asasi yang dimakan sepanjang tahun. Dan yang ketiga ibadat harta yang wajib adalah haji, perbelanjaan haji. Jadi hari ini kita akan masuk kepada ibadat harta yang sunat. Kita tengok muka surat 44
ibadat hati yang sunat, di antara ibadat hati yang sunat adalah yang pertama berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua membantu kaum kerabat dan mereka yang mempunyai hubungan silaturahim. Yang ketiga memuliakan dan membantu jiran. Yang keempat memuliakan tetamu. Yang kelima penyembelihan binatang korban. Ni kita dah kita bergerak kita punya ibadat kita pun akan mengikut masa Jadi sekarang ni kita dah habis bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal. Maka dalam bulan Syawal ibadat sunat ni adalah puasa 6. Kemudian selepas itu Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi itu kita nanti akan sekarang ni selepas ini akan tumpu pula kepada ibadat kurban. Jadi itu adalah ibadat dalam bentuk harta juga Kemudian membiayai penuntut ilmu, itu pun suatu perkara yang kita kata sunat. Memelihara anak yatim, sebagaimana Sayyidatina Aisyah dia memelihara anak yatim jadi dia mengembangkan harta anak yatim melalui kontrak mudharabah. Kemudian membantu balu dan ibu tunggal, bersedekah kepada orang miskin dan fakir. Kemudian manihah ni kita katakan sebagai hasil daripada binatang lah, seperti susu tuan manihah Memberi pinjaman hutang dan memberi tempoh penangguhan. Memberi hibah dan hadiah. Sedekah pahala buat orang muslim yang telah wafat. Ini kita kata kita sedekah pahala amalan Contoh sedekah baca Fatihah. Sebab tu kita kata bila ada orang meninggal kita kata Fatihah, kita baca dan kita sedekahkan pahala Al-Fatihah tersebut kepada arwah. Dan itu pun kita buat waktu kita solat jenazah. Solat jenazah tu semua adalah doa doa kita kepada si mati. Kemudian wakaf. Ni wakaf bagaimana kita kata sekarang ni selepas sahaja kutipan zakat sekarang sedang meningkat. Muslim di Malaysia ni dah sedar tentang kewajipan zakat kalau sekarang ni di KL dah hampir 1 bilion kutipan. Kalau di Selangor pun bukan sama. Negeri lain kalau Negeri Sembilan 100 lebih juta dia jadi sekarang ni kita galakan pula kepada untuk melakukan yang sunat. Antaranya adalah melalui wakaf. Wakaf ni dia membantu prasarana menggunakan dana untuk menyediakan prasarana bagi umat Islam. Kemudian memberi minuman dan makanan. Kemudian memberi pakaian. Berbuat kebajikan kepada hidupan yang bernyawa dan memerdekakan hamba. Jadi dalam ibadat harta ni yang wajib 5 tetapi yang sunat amat banyak. Peluang kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT lebihan harta untuk menggunakan hartanya pada jalan yang diredai oleh Allah SWT. Peluang banyak. Contoh ini saja di surau ini saja dah peluang besar kepada ahli karya untuk bersedekah, untuk membelanjakan harta dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sediakan apa kita kata dia kalau pengurusan masjid ni kita bahagikan kepada 3 idari, ijtimai dan juga tijari. Jadi kami ada buat research berkenaan dengan masjid. Kalau idari perbelanjaan pengurusan masjid, bayar bil untuk pengurusan masjid. Kalau ijtimai maksudnya kos untuk program-program yang berbentuk kebajikan, antaranya kepada ahli-ahli, antaranya pengajian, kita kata kelas-kelas takmir. Kalau tijari itu bagi masjid itu dalam bentuk menjana pendapatan bagi masjid yang dah establish. Setengah masjid ada yang dia punya kutipan jemaat dia 40,000 ada yang 60,000, ada yang dalam akaun dia 1 juta. Jadi di situ dia boleh menjana ataupun melabur dia punya dana yang dikumpulkan. Jadi kita baca muka surat 45 hadis yang pertama.
Hadis 13, memberi belanja di jalan Allah. An Khuraim bin Fatikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi kutibat lahu bi sab'i mi'ati dhi'fin. Daripada Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membelanjakan satu perbelanjaan di jalan Allah, ditulis ganjaran baginya 700 kali ganda. Ini kita baca hadis waktu bulan Ramadan. Setiap amalan itu digandakan 10 sehingga 700. Tetapi bagi puasa, Allah akan memberi ganjaran yang berlipat kali ganda. Wa ini ajzibi, kan, Allah yang akan memberi ganjaran. Maksudnya berlipat kali ganda. Yang amalan yang lain Allah sebut 10 sehingga 700. Tetapi kalau pahala puasa, Allah sebut dia akan memberi ganjaran tanpa menyebutkan berapa jumlah. Maksudnya ganjaran bagi puasa itu amat besar. Sebab tu ada hadis menyebutkan bahawa bagaimana dua orang sahabat Rasulullah SAW masuk Islam, kemudian seorang itu dua-dua pergi berjihad, kemudian syahid yang pertama A. Kemudian B itu A ni dia memang seorang yang kita kata soleh, dia buat amal apa semua. Dia masuk Islam sama-sama A dengan B. Saya tak ingat nama dia. Tetapi waktu perang A meninggal dulu. B ni dia kurang sikit beramal daripada dengan A. Tapi dia hidup setahun selepas itu bertemu dengan Ramadan yang setahun lagi. Kemudian baru dia pergi berperang, dia syahid. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bermimpi B masuk surga lebih awal daripada A. Walaupun B ini dia kurang beribadat berbanding A, dan dua-dua mati syahid. Jadi bertanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata B deserve untuk masuk syurga lebih awal daripada A, walaupun dia kurang beribadat sebab dia sempat bertemu Ramadan sekali lagi berbanding dengan A yang mati, yang syahid lebih awal. Bermaksud kelebihan bertemu dengan bulan Ramadan yang amat besar. Sebab tu kalau kita kata ada rukhsah, macam mana pun kalau boleh pertahankan, sebab sekali kita tinggal ibadat sehari yang kita tinggal puasa, tak boleh digantikan walaupun 1000 hari kita gantikan. Betapa istimewanya sebulan puasa tersebut. Jadi di sini hadis ni kata barang siapa mengajarkan satu perbelanjaan di jalan Allah, ditulis ganjaran baginya 700 kali ganda. Kan ada kita baca Quran, pahala dia 10. Bukannya perkataan tapi huruf, kan, alif 10, lam 10, mim 10. Itu paling minimum sampailah 700. Ini hadis ini hadis ini menerangkan kepada kita berkenaan dengan pahala perbelanjaan di jalan Allah SWT, dan hal ini diterangkan lagi dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan perumpamaan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Ini bermakna bahawa perbelanjaan di jalan Allah sekurang-kurangnya akan digandakan sebanyak 700 kali ganda. Tu diumpamakan dia Ustaz belajar ini, dia buat table tu, satu biji menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkai mengandungi 100 biji benih. Maka 7 tangkai 7 kali 100, 700 benih. Ini bermakna satu biji benih digandakan menjadi 700 benih atau 700 kali ganda pahala orang yang melakukan infak fi sabilillah. Menurut Dr. Majdi Ashhur, makna sabilillah di dalam nas syariat secara umumnya merujuk kepada 3 perkara.
iaitu peperangan atau jihad dengan tujuan meninggikan dan mempertahankan agama Islam. Yang kedua, perjalanan haji, dan yang ketiga, perjalanan menuntut ilmu. Jadi kalau kita tengok dalam sirah bagaimana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Mekah, bagaimana Sayyidatina Khadijah antara isteri Rasulullah SAW dan juga seorang yang kaya membelanjakan hartanya kepada Islam. Kemudian selepas berhijrah ke Madinah, maka di antara sahabat Rasulullah yang banyak menyumbang kepada Islam, antaranya adalah Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman memang sewaktu di Mekah lagi dia memang seorang yang kaya. Dia seorang kaya ya. Kemudian berhijrah ke Madinah, dia pun masih lagi kaya raya. Jadi kalau kita tengok dalam sirah bagaimana suatu peperangan Tabuk, peperangan Tabuk ni satu peperangan yang kita kata berlaku pada bulan puasa, perjalanannya amat jauh, 700 lebih kilometer, jadi memerlukan perbelanjaan yang besar. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dalam khutbah dia, Rasulullah menyarankan supaya para sahabat untuk menyumbang. Jadi Sayyidina Uthman kata dia akan menyumbangkan infak sebanyak, bila saranan pertama dari Rasulullah SAW, Sayyidina Uthman kata dia boleh menyumbang 100 ekor unta berserta dengan muatan dan juga pelana. Kemudian Rasulullah berkhutbah lagi, menyarankan lagi supaya para sahabat menyumbangkan harta di jalan Allah untuk membantu perang Tabuk tersebut. Maka sekali lagi Sayyidina Uthman berkata dia akan menyumbangkan 200 ekor unta berserta dengan muatan dan juga pelana. Jadi Rasulullah kata dengan infak yang dilaksanakan oleh Sayyidina Uthman, dia tak takut apa-apa lagi lah. Maksudnya ganjaran dia adalah syurga. Dan sebab tu Sayyidina Uthman pun termasuk dalam 10 yang mubasyarah bil jannah. Dan kalau kita baca sejarah Sayyidina Uthman ini, dia telah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk berkahwin dengan dua putrinya, sebab tu dia panggil Zurain kan. Dua putrinya itu Sayyidatina Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Apa kita kata sahabat-sahabat yang menyumbangkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata di Madinah, di Mekah, antara penyumbang besar kepada dana ataupun perkembangan Islam adalah Sayyidatina Khadijah. Jadi Rasulullah mempunyai dana yang disumbangkan oleh isteri baginda yang wafat 3 tahun sebelum hijrah kan, ataupun tahun terakhir sebelum hijrah dia wafat sekali dengan kewafatan Sayyidina Abu Talib. Dan selepas itulah Allah SWT nak mengujuk Nabi SAW, maka di Isra' dan Mi'raj kan. Kemudian bila di Madinah, maka antara kita kata penyumbang besar infak fisabilillah adalah Sayyidina Uthman. Dan juga kalau nanti kita baca berkenaan dengan wakaf, bagaimana Sayyidina Uthman juga membeli telaga rumah bir rumah. Bagaimana kalau kita tengok sekarang ni yang elan-elan berkenaan dengan wakaf perigi, wakaf pai air itu kan, itu mengambil sebenar apa kita kata asar ataupun apa yang dilaksanakan oleh Sayyidina Uthman. Pada permulaannya waktu berpindah ke Madinah, ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Jadi Yahudi ni jahat dia menguasai even essential needs pun, barang-barang kepentingan awam, dia pun meniaga air, antaranya air. Jadi seorang Yahudi tu dia memiliki telaga di Madinah, terpanggil Birul Rumah dia panggil. Jadi dia menjual air itu kepada orang Madinah. Jadi bila sahabat berpindah ke Madinah, keadaan sahabat setengah tu meninggalkan segala-galanya di Mekah, amat dhaif. Jadi susah bagi mereka untuk memenuhi keperluan nak beli air. Jadi Rasulullah menyarankan supaya sahabat membeli bir rumah tersebut. Jadi Sayyidina Uthman dia berbincang dengan Yahudi tersebut. Yahudi tu mula-mula dia tak nak beli, dia tak nak jual. Tapi setelah dipujuk dia jual separuh.
Jadi buat agreement, contoh hari Isnin, Sayyidina Osman akan jaga telaga tu atas dia lah, sama ada nak jual ke ataupun dia maksudnya nak jual air ataupun tidak. Hari Selasa, Yahudi tu pula akan jaga telaga tersebut, maksudnya dia akan milik semua sekali lah. Jadi bila sampai Sayyidina Osman, dia memberikan secara percuma kepada orang untuk ambil air. Jadi bila hari Selasa, orang tak pergi membeli air dengan Yahudi tersebut. Last sekali Yahudi itu jual seluruh bahagiannya kepada Sayyidina Osman. Itu sumbangan besar Sayyidina Osman dalam kita kata infak fi sabilillah. Itu yang kedua tu berkenaan dengan wakaf lah. Ada wakafkan perigi tersebutnya. Jadi hadis yang kedua 13.1, jihad bertujuan meninggikan agama Islam adalah sabilillah jalan Allah. Ini nak menegaskan bahawa apa yang dimaksudkan sebagai sabilillah. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala takuna kalimatullah yang ulya fa huwa fi sabilillah. Daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan seorang lelaki yang berperang kerana keberaniannya, dan ada yang berperang dengan keangkuhannya, ketaksubannya, dan ada yang berperang kerana riak, ingin dilihat oleh manusia yang lain. Yang manakah dari kalangan mereka yang berada di jalan Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimah atau agama Allah dimartabatkan dengan tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Sebab tu pentingnya niat. Kadang kita nampak syahid berperang di jalan Allah, tetapi niat dia bukan kerana Allah, maka dia tak dapat syahid tersebut. Kan kita baca ada hadis satu tu berkenaan dengan amalan yang diangkat. Satu tu seorang tu dia menuntut ilmu, jadi dia punya pahala amalan dia diangkat oleh malaikat ke langit sampai langit pertama. Dia ada dalam hati dia menuntut ilmu untuk kemasyhuran, bukan kerana Allah SWT. Jadi dia campakkan amalan tersebut ke mukanya dan dia diharit ke neraka. Yang kedua, seorang itu dia dermawan, dia menerima fi sabilillah. Jadi dia merasakan itulah amalan dia yang terbaik, tetapi sebenarnya dalam niat dia menerima supaya dikenali sebagai seorang yang dermawan, bukan kerana Allah SWT, maka juga tidak diterima. Dan yang ketiga berkenaan dengan orang yang berperang di jalan Allah, syahid, tetapi niat dia adalah untuk dikenali sebagai seorang yang berani, bukan kerana Allah SWT, juga dicampakkan amalannya dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu yang tahu tentang perkara hati ni adalah Allah SWT, sama ada niat dia untuk fi sabilillah ataupun niat dia untuk tujuan-tujuan yang lain. Sebab tu dalam hadis ini menyebut seorang lelaki yang berperang kerana keberanian. Dia nak tunjuk dia ni dikenali sebagai seorang pahlawan. Bukan itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang yang berperang, kalau di segi luarannya zahirnya nampaklah maknanya fi sabilillah, tapi dia berperang kerana keangkuhan, ketaksubannya. Dan ada yang berperang kerana riak, ingin dilihat oleh manusia yang lain. Ni kita kata betapa pentingnya amalan hati. Sebab tu hati ni, kalau kita baca hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi, disebutkan niat ni hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sebab tu kita amat perlu menjaga hati kita. Sebab tu rukun-rukun mana pun, rukun pertama dia adalah niat. Solat, rukun pertama niat. Apa kita kata puasa, rukun pertama niat. Kalau ikut kita niat pada malam hari. Sebab tu kita perlu membersihkan hati kita supaya hati kita dapat beribadat kepada Allah SWT lillahi ta'ala, ikhlas. Jadi ikhlas kerana Allah SWT, bukan kerana niat-niat yang lain. Sebab syaitan dan juga nafsu dia akan cuma memesong-mesongkan niat kita. Jadi dia katakan macam-macam lah. Kalau contoh terbangun malam, dia kata kita yang paling hebat lah solat malam. Kemudian kalau contoh kita menerima dinyatakan dibisik-bisikkan kita lah orang yang paling dermawan. Jadi itu kita perlu istighfar, perlu kepada penjagaan hati. Jadi di sini Rasulullah kata daripada tiga-tiga keadaan tersebut, berperang kerana keberanian, berperang kerana ketaksuban, berperang kerana riak, manakah yang dinamakan sebagai fi sabilillah?
Jadi Rasulullah kata barang siapa yang berperang agar kalimah Allah dimartabatkan dengan tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Itu kita kata berperang lillahi ta'ala. Ini yang kita kata perkara-perkara hati ni yang sukar. Sebab tu kita antara untuk menyucikan hati ini adalah dengan kita zikrullah, membaca Al-Quran. Kita kata kalau di Negeri Sembilan ni kita alhamdulillah dia panggil darul khusus ya. Kita darul khusus. Sebab kita satu negeri yang ada enactment tarekat tasawuf. Jadi kita di sini kita nak beramal dengan sebab Islam ada tiga asas agama. Islam, iman, ihsan. Jadi Islam ilmu dia adalah fiqh. Iman ilmu dia adalah akidah. Ihsan ilmu dia adalah tasawuf. Jadi kita di Negeri Sembilan alhamdulillah daripada kita kata mufti pertama dan yang membacakan doa sewaktu kita merdeka adalah mufti pertama Negeri Sembilan. Dan dia juga adalah Syekh Tarekat Tasawuf Ahmadiyah. Jadi keberkatan tersebut kemudian anak Syekh Mustazah kita kata mencadangkan ataupun buat paperwork supaya tarekat tasawuf ni dijadikan sebagai satu yang dalam bentuk yang sistematik pengurusannya. Macam mana kita nak tahu tarekat itu benar atau salah? Macam mana kita nak tahu ajaran sesat atau salah? Melainkan dengan kita kata peruntukan undang-undang. Sedangkan buang sampah pun kita boleh buat undang-undang menenda orang buang sampah. Tiba-tiba berkaitan agama kita tak boleh nak menyusun satu undang-undang untuk memastikan supaya amalan agama tu berlaku dalam keadaan yang benar. Jadi di situlah diperkenalkan enactment tarekat tasawuf pada 2005. Negeri Sembilan salah satunya setakat ini yang ada enactment tersebut. So bila masyarakat nak beramal dengan tarekat, maka boleh pergi ke website Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Situ diterangkan ada beberapa senarai tarekat tasawuf, tarekat yang dibenarkan diamalkan di Negeri Sembilan. Maksudnya dia ada di kawal selia, dipastikan dia adalah yang muktabar. Jadi Negeri Sembilan tak risau kalau nak beramal dengan tarekat tasawuf. Jadi itu antaranya adalah untuk penyucian diri tu, tazkiyatun nafsi. Nak menyucikan hati daripada perkara-perkara yang mazmumah adalah dengan melalui jalan zikir. Dan zikir terbaik adalah zikir yang jahar, la ilaha illallah. Dan zikir khafi adalah Allah, Allah, Allah. Itu ya. Zikir khafi maksudnya zikir dalam hati lah. Zikir terbaik adalah lafaz mufrad, isim mufrad Allah, Allah, Allah. Kalau yang jahar, yang kuat, kita berzikir la ilaha illallah. Jadi sewaktu bulan puasa baru ni memanglah kita berzikir di kubur dan kita sedekahkan pahalanya kepada ahli keluarga kita. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian pada malam ini. Kita baca hadis berkenaan dengan berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita dah lalu bulan Ramadan, kita menderma, jadi teruskanlah amalan tersebut. Jadikan ia amalan sehari-hari. Setiap hari kita RM1, RM2, tak apa. Sekarang ni dah ada buku semua, 1% 2% kita boleh derma. Jadi kalau boleh benda tu, setiap hari kita amal. Supaya dia berkena dengan hadis Rasulullah SAW itu, iaitu khairul amal adwa bahawa ikhwanlah. Walaupun 1%, walaupun 5%, at least kita setiap hari menderma. Sebab kami di Pusat Islam Yusim, kami pakai bus ada jemaah yang derma setiap pagi. Dia mungkin dia derma subuh masa gunakan bus tu ada masa RM1, ada masa RM2. Jadi kita boleh check dekat ni. Maknanya pagi-pagi dia mengamalkan yang infak subuh. Jadi memang peluang untuk kita kata ibadat sunat dan harta ni luas sangat. Jadi sekarang ni medium banyak untuk kita menderma. Jadi teruskanlah apa yang kita amalkan waktu Ramadan, kita teruskan ke bulan-bulan yang lain. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kemenangan saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan tasbih farasah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.